suka makan ikan pari sebab berisi dia banyak. So isi dia kenyal. Tu tulang dia pun macam tak sama macam ikan-ikan yang lain. Saya suka makan ikan pari sebab ikan pari ni kita boleh variety masak dia. Jenis masakan, jaranglah makan benda lain. Selalunya makan, oh ni ikan bakar selalu. Macam seperti ikan bakar itu selalu normal makanan dia. Asam pedas, sambal goreng dan juga kicap sedap juga. Saya suka bakar dengan masak asam pedas. Orang tua cakap kalau awak makan ikan pari, kalau ikan pari tu ada macam bau hancing, maknanya ikan pari tu datang bulan. Wajah ikan pari tu, muka dia tu macam seolah muka seorang perempuan. Dia macam kena sumpahan. Ikan tu macam sumpahan daripada seorang wanita jadi ikan. Menarik kan? Itu tadi sempat kita bertanya kepada orang ramai apakah jenis-jenis masakan yang kebiasaannya digemari oleh mereka menggunakan ikan pari ni. Ada kata asam pedas, ada kata ikan bakar dan macam-macam fakta dan mitos yang telah pun dikongsikan. Saya bersama dengan Fahmi Rosli daripada Abang Ben. Okey, hari ini nak kongsikan menu ataupun resepi ikan pari bakar. Okey, Fahmi, ikan bakar ada macam-macam jenis ikan bakar. Tapi kan ikan pari jenis apa sebenarnya yang digunakan oleh Abang Ben ni? Okey, kalau kami di Abang Ben, kami menggunakan ikan pari yang dibawa khas dari Langkawi, iaitu pari jenis bintang. Sebab kita dari sebelum PKP kita mula mencari nelayan yang baiklah, yang boleh hantar kita punya dah siap proses semua sekali lah. Dan hantar kat setiap outlet kita orang. Abang Ben menggunakan ikan pari yang jenis ikan pari bintang lah. Oh, ni orang utara ke? Saya memang orang utara. Orang Langkawi ke? Saya orang Penang. Orang Penang. Oh, okey. Kalau kita cakap tentang perbezaan jenis tadi kan, kita dah kongsikan tentang ikan. Kalau ikan pari ni tadi di awal tadi di bingkisan kita sempat ada dikongsikan pari toka dan juga pari daun. Ini pula pari bintang yang digunakan. Okey, kalau kita cakap dari segi kelainan ikan bakar ni pula kan, ada orang dia makan ikan bakar dicicah dengan air asam. Tapi kalau kita lihat di sini ada sos yang diletakkan di atasnya. Kalau boleh diceritakan. Okey, kami di Abang Ben menggunakan sos pes ikan bakar ni yang kita buat sendiri. Resepi asli daripada Abang Ben sendiri. Okey. Dimakan bersama dengan kita ada 3 jenis sambal, sambal belacan, air asam dan sambal kicap. Okey, kalau boleh kita kamera sedang fokus dengan ikan dekat ikan kita ni kan. Okey, jangan letak sambal dulu. Mungkin Fahmi boleh kongsikanlah kalau kita belajar tadi nak tahu ikan ni sesuai untuk dimakan lembut ataupun tidak, kita lihat daripada warna daging ikannya. Kalau kita lihat warna daging ikan ni sedikit keputih-putihan, mungkin boleh dikongsikan. Okey, sebab kami di Abang Ben menekankan kualiti berbanding kuantiti. Jadi untuk setiap produk yang kami pilih termasuk kita punya ikan siakap dan sotong yang besar ni, memang kita mementingkan kualiti. Jadi kalau kita dapat ikan tu warna dia merah macam tu, kita akan reject lah. Okey, tak elok lah tu. Kalau macam ni lembut lah ni. Ini ikan pari betina ke ikan pari jantan ni yang kita gunakan ni? Betina. Yang ni betina lah. Sebab kalau jantan tu dia punya rasa tekstur dia tak berapa best sangat. Okey, lebih liat sikit Lebih liat sikit. Okey, ini bahagian apa ni? Sebab kalau kita cakap tentang ikan bakar ni kan, ada bahagian-bahagian tertentu yang sedap untuk dimakan dan dibakar. Ada bahagian-bahagian lain pula sesuai untuk dimasak kuah. Kalau daripada ikan bakar yang Fahmi biasa masak ni, bahagian-bahagian apa ni? Sebab kalau kita tengok kat sini, bahagian ni kecil sedikit. Ini panjang. Okey, saya suka nak share lah sebab ikan kan besar kan. Yang bahagian tengah tu tak boleh makan. Kita akan makan yang bahagian tepi. Dan kalau tengok yang panjang ni ialah bahagian yang hujung-hujung sikit. Paling hujung tu. Okey. Ada setengah orang dia suka yang tu sebab dia boleh rasa dia punya cartilage tu tulang-tulang lembut tu dia suka gigit-gigit. Ada setengah orang dia memang nak isi yang penuh dengan isi. Okey, kalau kawan saya, dia memang kalau order ikan bakar dia mesti nak yang tengah ya, tak nak yang tepi dia pesan kat saya. Dia nak yang daging banyak lah kan. Nampak besar. Okey, boleh diletakkan sos di atas tu. Okey, ada juga demonstrasi yang nak dikongsikan kepada penonton hari ini kan. Ini ialah cara memang kita masak di Abang Ben lah. Di Abang Ben kita akan ambil ikan dari plastik yang telah diproses, kita akan lumurkan dia, kita akan salutkan dia dengan sambal. Kemudian kita akan letak daun pisang dan bakar. Lepas tu kita akan tuang sambal dan macam sahabat saya di sini, Chef Mirza akan menunjukkan demo macam mana kita bakar ikan yang biasa buat lah. Kita akan tengok. Adik-adik jangan tiru aksi ini di rumah. Ini hanya boleh dilakukan oleh mereka yang profesional saja. Okey, apa tujuan yang dilakukan sebegini? Sebab kalau kita tengok dah gunakan daun pisang, pembakaran ikan tu secara tradisional. Tapi ini pula kaedah moden yang digunakan. Ya, betul. Sebab kalau sambal tu kita letak saja dah lumur, dia punya rasa tu akan masuk ke dalam. Tapi
bila kita bakar lagi, dia punya aroma api dan rasa tekstur bakar dan bau yang bakar tu akan masuk sekali dalam ikan tu. Kalaulah boleh dikongsikan kepada anda penonton aroma dan bau yang ada di sini, wow, memang tak sabar nak makan tengah hari. Okey, Fahmi, mungkin boleh dikongsikan juga kepada penonton-penonton kita kan, antara tips-tips lain lah yang boleh diguna pakai oleh penonton. Sebab kadang-kadang ramai orang suka makan ikan pari ni. Betul. Tetapi macam kita dengarkan pendapat orang ramai tadi, banyak juga fakta dan mitos yang tidak diketahui oleh mereka. Betul. Okey, ada tak sesuatu yang nak dikongsikan oleh Fahmi tentang tips-tips tentang ikan pari ni kepada penonton-penonton kita? Bagi saya, ikan pari ni agak mudah untuk dipilih dengan cara kita pergi kepada pihak yang profesional, yang mempunyai pengalaman beberapa tahun untuk memproses dan menyiang ikan tu. Kalau kita sendiri nak buat, risiko tinggi untuk ada bau yang tidak menyenangkan itu adalah lebih tinggi. Melainkan kalau kita nak ada seorang kaki pancing yang kita pandai nak proses ikan. Fahmi ada tips ke cara macam nak hilangkan bau hancing ataupun bau hanyir pada ikan pari ni? Macam kami di Abang Ben, kebiasaannya bila ikan sampai, walaupun hancing tak hancing, kita akan perahkan dengan limau. Untuk hilangkan, nak hilangkan sikit lah. Kadang-kadang walaupun ikan lain pun masih ada bau hanyir-hanyir dan rasa fresh tu, tapi kita nak tambahkan sikit dan supaya semua orang boleh terima lah. Okey, itu antara tipsnya. Okey, Fahmi, selain daripada ikan pari bakar, ada juga lain-lain menu yang ada di Abang Ben ni. Ya, betul. Kalau boleh dikongsikan di depan ni, apa yang kita ada? Okey, kami di Abang Ben kita ada sotong bakar dan ikan siakap bakar. Sotong bakar ni adalah antara hot selling kami. Okey. Sehari tu boleh dalam 50 ekor macam tu lah, Wow. ataupun lebih. Ikan siakap ni yang kalau boleh nampak dekat kaca TV sekarang ni, besar dia. Panjang lebih kurang botol air mineral 1.5 liter tu. Itulah yang kita akan bagi. Okey. Alright, bagi penonton-penonton yang mungkin nak tahu dengan lebih lanjut lagi bagaimana cara dan di mana mereka boleh terus nak mengikuti perkembangan resepi-resepi dan juga menu daripada Abang Ben. Okey, boleh follow kami di Instagram ABANGBURN Abang Ben dan Facebook Burger Bakar Abang Ben. Okey, saya nak kongsikan kepada anda penonton rasalah ikan bakar ni kan. Tadi kata kena makan dengan 3 jenis sambal. 3 jenis sambal tu. Maksudnya isi tu kita makan dengan 3 jenis sambal. Ya, 3 jenis sambal. Okey, tapi sebab ikan yang ini kita apa tu? Kita tak nak rosakkan dia. Kita mungkin rasa ikan ni lah kan. Boleh, tak ada masalah. Okey. Ikan siakap ni pun ikan yang fresh lah, sebab kita di Abang Ben kita mementingkan kualiti. Saya campur sikit dengan ikan pari Boleh, tak ada masalah. Okey. Lepas tu kita ambil 3 sambal. 3 sambal. Okey, apa perbezaan ketiga-tiga sambal ni? Perbezaannya daripada kedai-kedai yang lain ialah kita menggunakan resipi yang sendiri. Yang macam air asam tu kita buat sendiri, in-house punya. Yang sambal kicap tu yang sekarang ni orang banyak demand, orang suka sambal kicap kita tu. Sebab rasa dia pedas, dia tendang-tendang macam layan gila lah kalau makan tu. Boleh rasa? Memang tertendang. Yes, betul. Memang sedap lah, tekstur ikannya memang lembut. Gabungan 3 jenis sambal ni memang beri satu rasa yang unik dalam mulut tu. Memang ada aftertaste yang berbeza-beza. Sedapnya nak sambung makan, tapi Yana ada resepi yang cukup popular dalam kalangan rakyat di Malaysia. Resepi pari asam pedas. Sedapnya. Silakan Yana. Okey, terima kasih Fiza dan juga Abang Ben. Hai, terliur yang nak tengok ikan pari bakar tu dengan 3 sos yang berbeza. Okey, seterusnya kami akan kongsikan bersama dengan anda ikan pari masak asam pedas. Dan untuk itu, yang nak bersama dengan Cik Nurseha Rahmat dari Asam Pedas Ninda. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama dengan wanita hari ini. Okey, nak buat asam pedas ni kan, Seha, mungkin saya boleh kongsikan sedikit. Dia kena asam dan juga rasa pedasnya tu kena seimbang. Mungkin boleh kongsikan sedikit dari dia sebenarnya kalau kita nak menumis ni, orang kata setiap kali kita nak menumis tu kena betul-betul tumis. Dia lepas tu bila kita dah masuk, contoh kan macam ni, kita dah masukkan halba, sawi dengan serai, kita dah tumis-tumis dan kita masukkan bawang yang tadi kita dah blender tu, kita tumis, lepas tu dia dah masak, baru kita masukkan cili yang kita nak tumis lah. Okey, baik. Ini yang menarik sebenarnya. Tadi masukkan halba dan juga biji sawi. Itu orang kata untuk nak mewangikan lagi kita punya asam pedas. Sebab selalunya kita tengok orang buat asam pedas kan, dia tak menggunakan halba tau. So bila kita tunjuk macam ni, kita tunjuklah orang kata nak bagi yang asam pedas tu wangi macam tu. Dan mungkin ini juga keistimewaan dari Asam Pedas Ninda. Ya. Okey, dari segi cilinya pula. Okey, cili ni pula kita orang kata kena tumis betul-betul lah. Dia ada orang dia masak
cili tu tak betul-betul masak, so diorang terus masukkan asam pun tak boleh, nanti kuah tu jadi tak sedap. So point dia, kita cili tu orang kata kena betul-betul masak. Baru kita masukkan yang asam. Macam tu. Okey. Dan menariknya juga yang nak dikongsikan oleh Seha adalah resepi hari ini, resepi asam pedas ni adalah gabungan dari Melaka dan juga Nyonya ya? Ya, saya. Mungkin Seha boleh kongsikan. Sebenarnya resepi ni turun-temurun lah dari nenek. So turun dekat mak, so turun dekat Seha lah macam tu. So kita kenalkan kita punya asam pedas ni, masa tu kita pernah open kedai. So kita kenalkan asam pedas kita tak sangka lah dapat sambutan orang ramai, kan orang boleh terima kita punya asam pedas. So untuk sementara ni kita close dulu. So kalau ada rezeki kita carilah kedai. Okey. Dan kalau tradisionalnya masak asam pedas ni tak guna daun kesum, betul? Daun limau sahaja. Tapi yang ni masukkan daun kesum. Daun kesum sebab kita nak wangikan lagi kita punya asam pedas. Okey. Kalau nak wangi lagi, letaklah bunga kantan ke. Macam tu. Ada juga satu lagi secret weapon. Iaitu belacan Melaka ni. Ya, belacan Melaka. Okey, Seha mungkin boleh kongsikan sebenarnya pemilihan belacan ni juga memainkan peranan penting dalam memastikan asam pedas tu sedap. Kenapa kena guna belacan Melaka khususnya? Satunya sebab yalah, kita kalau masakan yang original punya masakan asam pedas ni, orang kata betul-betul belacan dari Melaka lah. So kalau ikutkan, kalau kita try belacan lain tak sama dengan masakan kita yang original ni. Baik. Okey, tadi maknya dah masukkan bahan yang ditumis dan juga cili. Okey, ikan bila pula kita nak masuk? Okey, dia macam contoh macam ni kan. Cili kan tak betul-betul masak kan. Dia kalau boleh sampai pecah minyak. Lepas tu baru kita masukkan air asam. Bila kita air asam tu dah mendidih, baru kita masukkan ikan pari lah. Macam tu. Jadi bila dah pecah minyak, masukkan ikan pari. Lepas tu yang bahan-bahan ni pula nak baru kita masukkan daun limau dengan daun kesum. Daun limau dan kesum itu akhir sekali. Belacan pula macam mana? Belacan pula kita tumis sekali dengan bahan-bahan yang kita dah blender tadi tu. Oh, dimasukkan sekali. Okey. Lepas tu baru masukkan air asam jawa. Okey, kadang-kadang kan kalau orang tak nak guna air asam jawa, ada tak alternatif lain? Yelah, kita nama pun asam pedas kan, mestilah kita nak rasa air asam. Kalau kita tak pakai air asam, macam ni kita nak dapatkan asam tu kan? Mungkin dia tak guna asam jawa, dia guna asam telugu ke asam lain ke? Boleh juga? Boleh juga. Okey, boleh juga. Okey, jadi sekarang ni bila dah ditumis, dah dimasukkan semua, barulah masukkan ikan. Ya, betul. Okey, ikan ni pula nak masak dia tu berapa lama di atas api? 15 minit. 15 minit. Bila tengok dia dah macam dah masak tu, dah boleh tutup api lah ya? Okey, baik. Selain daripada ikan pari, asam pedas ikan pari, apa lagi asam pedas lain yang disediakan oleh yang macam ni daging tetel lah. Yang macam ni pari, yang ni ikan salmon dan ni juga telur mayung. Telur mayung. Wah, ni menarik ni. Tapi semuanya memang asam pedas sahaja menunya. Memang specialty tu asam pedas lah. Ni memang kena cuba nanti ni penonton semua. Okey, mungkin Nur Seha boleh kongsikan juga. Kalau ada dalam kalangan penonton kita yang nak cuba rasa, masakan asam pedas dari Nur Seha, bagaimanakah caranya? Ada IG ke Instagram? Boleh follow saya di Instagram dan juga Facebook, Asam Pedas Nender. Asam Pedas Nender. Instagram dan Facebook. Nak buat tempahan tu berapa lama? Kalau biasanya orang kalau nak tempah, kena bagi tahu 3 hari sebelum lah. Lepas tu kita boleh minimum order ada ke? Kita minimum setakat ni kita ambil 100 order dulu. Okey, kita baik. tak ambil banyak lah, kita ambil sikit. Okey, baik. Okey, itu berkenaan dengan ikan pari masak asam pedas. Ada satu lagi menu yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Jom kita tengok apa yang Fiza nak kongsikan. Silakan Fiza. Okey, Yana. Sedapnya menu asam pedas tu. Ada macam-macam jenis asam pedasnya. Saya bersama dengan Su Rahayu Ahmad daripada Mama Su Kitchen. Okey, Kak Su. Sebelum kita nak kongsikan menu kita iaitu ikan pari kukus ataupun rebus bersama dengan air asam ni, Kak Su, boleh tak kongsikan kat penonton-penonton kita? Okey. Kalau kita lihat ikan pari macam ni, pemilihan ni, kenapa Kak Su pilih ikan yang macam ni? Okey, first of all, Kak Su kalau nak cari ikan pari, Kak Su akan cari yang macam merah-merah macam ni. Nampak segar kan? Nampak segar. So, fresh. Lepas tu, tip dia kena cium sikit. Bau dia hancing ke tidak. Kalau tak hancing, should be okey. Itu paling penting lah. Tapi dari cara pembersihan tu, lagi-lagi hari ni menu ni kita nak masak rebus dan kukus kan? Kukus. Takut kalau tak dicuci bersih, ada baunya tu kan? Okey, ikan pari ni Kak Su dah siap cuci dengan air limau, asam limau kan. Lepas tu bila kita nak kukus, Kak Su akan perahkan limau ni. Okey.
kita berahkan. Tujuannya kenapa tu Kak Su? Nak buangkan bau hanyir. Bau hanyir pari. Ini memang betul lah orang cakap kan, ini bukanlah mitos. Kalau ikan Betul, pari betul. ni tak dicuci, memang dia ada bau sedikit bau hanyir. Bau hanyir dan hancing. Hancing. Jadi kalau tak dicuci dengan bersih, tak dipilih dengan elok, bau ni akan memberi kesan lah kepada masakan kita nanti kan? Ya, betul. Okey. Okey, sekarang ni Kak Su dah letakkan asam limau ni, kita letakkan dekat periuk pengukus. Alright. Okey. Pastikan air mendidih ya. Ikan ni tak perlu kukus lama, dalam 10 minit macam tu. Okey. Kak Su, kalau kita lihat saiz, Kak Su boleh tutup. Kalau kita lihat saiz ikan Kak Su tu kecil kan? Okey, kalau banyak-banyak jenis pari apa yang kebiasaannya dipilih oleh Kak Su untuk dijadikan menu masakan? Okey, kalau untuk gulai ke, untuk bakar, untuk rebus atau kukus, Kak Su suka yang pari yang besar ni. Kalau bakar tu Kak Su suka yang tuka tu, ikan pari tuka yang kecil tu. Sedap kan? Sebab dia Manis crunchy. kan? Dan dagingnya halus kan? Okey. Kita nak kongsikan juga kepada penonton ini cara untuk buat air asam Simple sangat. Kak Su sediakan air panas sedikit. Okey, belacan yang dah dibakar kita hancurkan. Okey. Saya cemburu tengok Kak Su punya koleksi pinggan ni. Teringat pinggan-pinggan mak saya dulu. Ni pinggan arwah mak. Kak Su simpan buat kenangan. Kan? Okey. Kita hancurkan macam ni. Okey, ini bahan-bahan dia cili api, cili api hijau, cili api merah, and then belacan kita blender sekali. Okey. Yang ni Kak Su dah siap blender lah ya. Kak Su ni air asam resepi daripada mana ni? Tak tahu nak cakap daripada mana, tapi kalau kat rumah air asam ni lah yang Kak Su buat. Okey, sendiri punyalah kan. Sendiri punya. Sebab ada setengah orang ada air asam ni letak kerisik kalau di utara kan. Kalau mungkin di Selangor, di Kuala Lumpur ni kita lebih gemarkan air asam yang tanpa kerisik kalau ni. Kalau utara kita letak kerisik dengan santan sikit. Kita panggil apa? Air lawa, air asam air lawa. Dengan serai semua tu kan. Okey, ni kita letakkan asam jawa. Asam jawa untuk rasa masam dia. Wanginya bau dia. So belacan tu kita dah bakar Okey, yang ini cili api merah, Ini nak bagi meriahkan dia lah. Yes, meriah dan pedas lah. Okey. Alright. Kak Su, kalau kita cakap tentang menu kita hari ni kan, ikan kukus pari ni yang dimakan dengan air asam. Adakah ini sebenarnya juga antara menu yang mungkin sesuai lah bagi mereka yang tengah nak menjaga berat badan tu kan? Ya. Kebetulan hari ni kan menu yang dibagi ni memang kena dengan Kak Su lah punya situasi. Kak Su tengah on diet jadi makanan kan. Alhamdulillah. So menu ni memang sesuai sangatlah kukus dan rebus kan. Okey. Tapi kalau diet tu kita tak guna gula lah. Okey, kita pakai garam je, tapi untuk masakan lemon ni Kak Su bubur garam. Okey, kalau untuk air asam kita tak gula lah dan gula. Kalau untuk diet tak payahlah letak gula, walaupun Kak Su pakai gula yang brown sugar yang low GL tu kan. Macam ni dah siap, and then kita bubur bawang. Okey, dah siap dah air asam kita. Kak Su, hari ni saya tengok ada satu lagi menu istimewa ni. Ini mungkin juga jarang-jarang lah. Kalau orang cakap tentang ikan pari, kebiasaannya sama ada dibakar ataupun dimasak asam pedas. Tapi ini masak lemak dengan belimbing buluh. Okey, masak lemak belimbing buluh ni dia special sikit ya. Sebab Kak Su gunakan daun kesum dan buah kantan. Tak gunakan serai dan daun kunyit seperti biasa. So dia special sikit lah. Nanti kita bubur belimbing buluh. Tapi kalau nak cakap lah, kalau kita masak kuah ni, adakah ikan pari ni disalai ataupun dibakar terlebih dahulu ke, ataupun sebenarnya memang dimasukkan macam tu je? Kak Su terus masukkan saja. Okey. Berapa lama masa yang diperlukan supaya tekstur daging itu tak terlalu keras? Dalam 15 minit sahaja. Dalam 15 cukup minit. masak dan kita boleh leraikan dia warnanya basah ya. Jom kita tengok ikan kita ni dah sampai mana dah. Tengok kan dia dah tukar warna putih. Okey. So yang ini kita balikkanlah, kita tengokkan ya. Alright. Okey, Kak Su tunjuk macam ni. Okey, sekarang ni kita terus nak hidangkan dia lah Okey. Kak Su tunjuk cara dia. Okey, sambil-sambil Kak Su hidangkan dia, Kak Su mungkin boleh kongsikan jugalah kepada penonton apa lagi menu masakan lain lah yang boleh dikongsikan kepada penonton-penonton kita kalau mereka berminat lah kan, nak tahu bagaimana cara masakan Kak Su dan juga resipi-resipi yang selalu Kak Su kongsikan. Okey, actually Kak Su memang major dalam lauk pauk, frozen lauk, lebih pada 40 menu. So boleh go through to IG Mama Su Kitchen dan boleh tengoklah resipi-resipi kat situ dan menu. Ada juga Mama Su sharekan resipi juga ya. Okey, boleh pergi ke IG Mama Su Kitchen _kitchen. Ada macam-macam resipi menarik yang boleh anda lihat di sana, lebih daripada 40 resipi. Okey, macam inilah caranya Ya, simple. Okey, dah siap. Jadi masa untuk saya rasa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup masin ke tidak ya? Okey, Kak Su, saya nak rasa Okey. Macam mana Fiza? Sedap. Okey,
Sedapnya. Okey. Pedas boleh tahan tak? Pedas, sedap, masin cukup, manis cukup, segala-galanya lengkap. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Su kerana sudi berkongsi resepi ikan kukus air asam ini bersama dengan kita penonton. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.